Saya dahulukan dengan ucapan selamat tahun baharu 2012 kepada para penonton setia Global D1. Kalau minggu lepas kita bincang kegairahan beberapa negara untuk menukar kerajaan sepanjang 2011, kali ini kita bincang isu sama yang masih berlanjutan. Salam global dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali minggu ini saya Jessica Ong. Kembali bersama saudara dalam Global D1 Paksi Informasi Global. Minggu ini perbincangan kita berkisar pada pilihan raya Mesir yang dicemari tunjuk perasaan dan keganasan pasukan keselamatan Mesir, pilihan raya berpalit darah. Dan kita juga beruntung kerana tetamu minggu ini Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Othman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM yang baru pulang dari Mesir. Jadi selamat bertemu kembali dalam Global D1 Prof. Tadi baru pulang dari Mesir dan 18 kali dah melawat Mesir di Universiti Cairo sebagai profesor pelawat. Jadi bagaimana suasana di sana sebenarnya, Profesor Datuk? Saya sebenarnya sudah pergi ke Mesir kali pertama selepas revolusi pada bulan Mei yang lalu. Dan inilah lawatan kali kedua selepas berlakunya revolusi. Pada pengamatan saya, bagi memberikan suatu ketenangan lah kepada ibu bapa khususnya pada pengamatan saya dalam kedua-dua lawatan ini, saya dapati bahawa suasana sudah pun kembali normal. Dan kalau ada pun kekacauan, itu kekacauan lebih berpusat di dataran ataupun di Medan Tahrir. Dan pelajar Malaysia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Oleh itu saya melihat bahawa keadaan sudah kembali tenang ataupun sudah kembali seperti sedia kala. Dan tidak perlu ada kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang anak mereka belajar di sana. Kerana mereka boleh pergi ke kuliah, berjalan seperti biasa dan sebagainya. Dan masyarakat pun sudah kembali kepada keadaan yang normal. Cuma apabila berlakunya kebangkitan atau demonstrasi di Medan Tahrir itu merupakan suatu gambaran yang berlaku kerana ada isu-isu tertentu. Tetapi lebih tertumpu kepada dataran Tahrir dan tidak merebak ke kawasan-kawasan lain. Dan penduduk tempatan juga tidak mengganggu pelajar-pelajar luar ataupun orang luar dan juga pelancong. Oleh itu seperti saya katakan tadi, tidak ada keperluan untuk kita bimbang atau kita khawatir kerana keadaan telah pun kembali normal. Jadi kepada para ibu bapa jangan risau kerana keadaan dah kembali tenang. Dan kalau nak mengetahui tahu lebih lanjut tentang Mesir bersama Profesor nanti, kita berehat sebentar untuk ikuti analisis ringkas berkaitan sistem pilihan Mesir yang agak unik. Silakan. Pilihan raya Parlimen Mesir bermula 28 November lalu. Selepas Majlis Tertinggi Angkatan Tentera SCAF membubar kerajaan sementara yang diwujudkan selepas penyingkiran Presiden Hosni Mubarak Februari lalu. Pilihan raya diadakan dalam 3 peringkat dan akan berakhir 11 Januari ini. Menurut jadual asal, pilihan raya bermula September tetapi terpaksa dilewatkan kerana beberapa keputusan dan rombakan. Sebelum itu, Majlis Penasihat menukar sistem pilihan raya kerana sistem yang ada pada waktu itu menyebelahi Parti Demokratik Kebangsaan NDP yang dikuasai penyokong setia Mubarak, meskipun parti itu dibubar pada April lalu. Selepas beberapa kali menjalani proses rombakan, SCAF akhirnya meluluskan peraturan yang diguna pakai sekarang. Antara lain, sistem itu menetapkan pilihan raya diadakan dalam 3 peringkat bermula Oktober dengan 15 hari berselang. Sebahagian kerusi dikhaskan untuk buruh dan petani. Had umur calon diturunkan dari 30 tahun kepada 25 tahun. September 2011. Satu lagi perubahan diumumkan. Antaranya, calon yang bertanding tidak boleh mewakili mana-mana parti. Perubahan ini menimbulkan rasa tidak puas hati parti-parti yang wujud dan mereka mengancam memulaukan pilihan raya. Akhirnya, Majlis Agung Angkatan Tentera SCAF bersetuju membenarkan calon mewakili parti. Bagaimanapun, muktamadnya pengundian peringkat pertama diadakan pada 28 dan 29 November, manakala pusingan kedua peringkat ini pada 5 dan 6 Disember, peringkat kedua pada 14 dan 15 Disember, dan pusingan kedua yang dilangsungkan pada 21 dan 22 Disember. Peringkat ketiga akan diadakan pada 3 dan 4 Januari, manakala pusingan kedua pada 10 dan 11 Januari. Dewan Rendah Parlimen memiliki 508 kerusi. 498 dipilih dan 10 dilantik oleh Majlis Tentera.
Baik, daripada 498, hanya 332 kursi atau 2/3 melalui parti-parti yang menang pilihan raya, manakala bakinya 166 kursi melalui calon-calon bebas. Selain itu, Parlimen baru akan mengandungi separuh daripada golongan buruh dan petani. Pengundian pusingan kedua diadakan apabila tiada calon yang mendapat lebih 50% undi dalam pusingan pertama. Manakala pilihan raya untuk Majlis Syura atau Majlis Perundingan akan bermula 29 Januari yang juga akan diadakan dalam 3 peringkat yang berakhir pada 22 Februari. Daripada 270 kursi majlis ini, 180 melalui pilihan raya dan 90 kursi lagi akan dilantik oleh Presiden. Namun, yang menyedihkan, pilihan raya berlangsung dalam suasana tidak aman. Setiap hari kita mendengar berita kekejaman tentera menembak perusuh yang membantah campur tangan tentera dalam pemerintahan Mesir. Dataran Tahrir kembali menjadi medan tunjuk perasaan di mana sebelum ini dipenuhi rakyat anti Mubarak. Selepas pilihan raya ini, Parlimen akan membentuk jawatan kuasa yang bertanggungjawab mendraft perlembagaan baru Mesir. Draft itu akan diserah untuk referendum. Selepas itu, baru pilihan raya presiden diadakan tidak lewat daripada 30 Jun 2012. Bagaimanapun, sekarang banyak pihak bercanggah pendapat mengenai tarikh pilihan raya presiden. Beberapa buah parti tidak bersetuju dengan tarikh yang ditetapkan Majlis Penasihat. Sebaliknya, mahu ia dipercepatkan sebaik saja selepas pilihan raya Parlimen berakhir. Dalam pada itu, dua ahli Parlimen Liberal, Amar Hamzawi dan Mustafa Al-Nagar, mendesak pemindahan kuasa dari SCAF kepada Parlimen dipercepatkan lagi bagi membolehkan pilihan raya presiden diadakan pada April. Beberapa nama terkemuka sudah pun menyatakan persetujuan menyertai saingan pilihan raya presiden. Antaranya Muhammad Al-Baradi, bekas Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, dan Amar Musa, bekas Setiausaha Agung Liga Arab.